kalau kita dengarkan tadi ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dinyatakan bahawa berbilion sebenarnya yang kita alami kerugian yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Jadi kalau kita lihat situasi ini, kita pun tidak tahu sampai bila ia akan berakhir. Jadi mungkin sedikit sebanyak kita perlukan garis panduan ataupun mungkin apa yang dibaca oleh penganalisis ekonomi dengan situasi semasa. Jadi kita bersama dengan tetamu kita Ismail. Baik, kita akan bersama dengan Dr. Afzal Nizam yang juga merupakan seorang penganalisis ekonomi. Kita melihat kopi panas kita tajuknya adalah menghadapi ekonomi ataupun melihat situasi ekonomi dalam situasi wabak COVID-19. Selamat pagi Doktor. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Ini satu perkara yang perlu kita perhalusi kerana apa yang diperkatakan oleh pihak kerajaan sebenarnya ada beberapa industri yang terjejas. Contohnya pelancongan, perkhidmatan dan juga perniagaan jualan secara langsung juga banyak terjejas. Tetapi di sebaliknya itu, apakah kita boleh melihat akan ada satu alternatif yang memungkinkan untuk perjalanan ekonomi itu masih seperti biasa dan masih mencapai target yang dijangkakan bermula pada awal tahun? Okey, bagi saya dalam keadaan semasa kita perlu orang kata tu establish apakah keutamaannya sekarang ni. Adakah kesihatan ataupun ekonomi? Kalau kita tengok ekonomi itu sendiri, kita perlukan, saya simple saja, kita tengok fungsi pengeluaran ekonomi itu. Untuk produce, untuk mengeluarkan satu barangan, kita perlukan buruh dan juga modal. Modal saya rasa tak ada masalah. Tapi buruh ni. Tapi kalau buruh tu sakit, jadi ekonomi itu memang boleh jadi lumpuh lah kalau tak ditangani secara efektif. Jadi yang saya nampak keutamaan yang ada sekarang ni yang dicuba ditekankan oleh pihak kerajaan melalui langkah yang baru diumumkan, restrictive movement sebagainya adalah untuk menangani masalah kesihatan. Kita nak kekang supaya orang kata tu penularan wabak tu dapat dikekang dan diturunkan lah. Supaya ekonomi itu pada masa akan datang boleh dibangunkan balik semula. Itu keutamaannya sekarang ni. Jadi pihak kerajaan pula saya nampak telah menjalankan pelbagai orang kata tu langkah-langkah yang sepatutnya dijalankan oleh sebagai satu kerajaan. Dan banyak kerajaan yang lain pun menjalankan dasar yang sama. Seperti orang kata tu package rangsangan ekonomi. Di US pun seumpamanya mereka sedang bercakap untuk memberi cash $1,000 setiap orang. Jadi sebegitu ekstrim bagaimana orang kata tu kerajaan sekarang ni di peringkat global cuba menangani masalah ini. Tapi saya rasa kita perlu faham apakah keutamaan yang perlu dicapai sekarang ini. Bagi saya adalah kesihatan. Jadi kalau kesihatan bermaksud kalau trade off-nya itu adalah orang kata tu terencas sedikit pergerakan ekonomi itu, dan saya rasa tak apalah kerana yang penting kesihatan. Tapi once atau sekali kita dah kata tu address masalah kesihatan tadi, saya percaya apa yang dikatakan pent up demand akan berlaku. Kita selalu cakap pasal V-shaped recovery dan sebagainya, itu boleh berlaku kalau katakanlah situasi wabak ni dapat dikekang. Itu yang saya rasa kita kena faham kenapa kerajaan merangka dasar yang sedemikian rupa. Dari pihak kerajaan telah banyak langkah dibuat, malah dalam pakej rancangan ekonomi yang diumumkan baru-baru ini pun disebut tentang pemberian BSH lebih awal dan sebagainya, dan ada banyak lagi insentif lain diberikan kepada penggiat industri pelancongan khususnya untuk mereka terus sustain dalam situasi semasa. Cuma pada peringkat rakyat pula, apa yang perlu dilakukan oleh peringkat akar umbi ini untuk memastikan supaya mereka dapat terus bertahan dengan situasi yang tidak menentu, dan pada masa yang sama juga mereka mampu untuk terus menyaksikan kitaran ekonomi itu berlaku dari segi pembelian, perbelanjaan, dan perkara itu tidak terhenti disebabkan oleh situasi ini. Okey, seperti yang saya katakan tadi, nombor satu kesihatan. Jadi maksudnya satu, sebagai rakyat Indonesia kita kena jaga kesihatan kita. Saya rasa kita kena akur dengan apa langkah-langkah yang telah diumumkan. That's number one. Number two, of course dari segi kerajaan saya fikir mereka sedang merangka orang kata tu pakej rancangan ekonomi seterusnya. Kalau kita lihat contoh yang lepas lah, kalau kita lihat bagaimana kerajaan menghadapi krisis subprima di US, di Amerika Syarikat pada tahun 2009, terdapat 2 pakej rancangan ekonomi diperkenalkan pada masa ketika itu dalam tempoh masa yang terdekat. Pakej rancangan ekonomi pertama diumumkan pada November 2008. Jumlahnya 7 bilion. Pakej rancangan ekonomi yang kedua berjumlah 60 bilion diumumkan pada bulan Mac 2009. So kurang 6 bulan 2 pakej ekonomi diperkenalkan atas sebab severity ataupun teruknya ekonomi global pada ketika itu. Jadi saya rasa dengan signal-signal yang diberi, isyarat-isyarat yang diberi oleh pasaran saham, kita dah tengok pasaran saham merudum di Amerika Syarikat, di Eropah, di China, di Malaysia sendiri.
itu jelas menunjukkan bahawa ekonomi buat masa sekarang ni tidak beroperasi secara normal. Jadi itu memerlukan orang kata tu tindak balas kerajaan untuk orang kata tu memperkenalkan lagi orang kata tu pakej rangsangan ekonomi. Dan pihak Bank Negara Malaysia pun juga kalau kita lihat mereka telah mengurangkan kadar asas malaman 50 mata asas dalam tempoh tak kurang dari 3 bulan. Januari dan Mac. Dan mungkin akan berlaku lagi penurunan. Kalau kita lihat pada tahun 2009, kadar terendah OPR, kadar asas malaman ni 2%. Sekarang ni 2.5%. Sekiranya penularan wabak ni memberi orang kata tu ancaman yang besar dari sudut ekonomi global dan sebagainya, dan Malaysia sebagai sebuah ekonomi yang sangat terbuka, saya kira itulah dasar-dasar yang bakal dilaksanakan oleh kerajaan. So saya kira dari sudut ekonomi, saya rasa kerajaan sedia maklum apa yang perlu dibuat, dan negara kita sendiri pun telah orang kata tu mengalami pelbagai kejutan ekonomi yang telah berlaku sebelum ni. Tahun 2009, tahun 1998, tahun 85 kita insya-Allah berjayalah keluar daripada kemelut tersebut. Jadi saya rasa kerajaan rakyat perlu yakin dengan apa yang diumumkan oleh kerajaan lah. Okey. Dalam hal mengeluarkan daripada kemelut ini, kita melihat pandemik COVID-19 ini berlaku disebabkan interaksi secara langsung antara manusia. Jadi adakah ini masanya terbaik untuk kita mengasaskan ekonomi yang berasaskan interaksi secara tidak langsung antara manusia? Contohnya automasi dalam industri, penggunaan teknologi 5G untuk pemeriksaan kesihatan dan juga pelaksanaan perubatan juga kesihatan, dan juga pelaksanaan perniagaan melalui teknologi 5G yang tidak memungkinkan interaksi antara manusia secara langsung. Jadi adakah ini masa yang terbaik untuk kita mengangkat teknologi pembangunan ekonomi berasaskan industri itu? Bagi saya krisis pandemik ni dia mengajar kita satu benda lah. Contoh kita dapat lihat banyak majikan telah terbuka sedikit untuk orang kata tu bekerja dari rumah contohnya. Dan saya nampak sini di bidang Islam sini pun telah banyak meeting-meeting atau mesyuarat dijalankan secara maya, secara melalui talian, atas talian. Jadi itu memaksa orang kata tu para peniaga, mungkin kerajaan sendiri untuk memikirkan strategi bagaimana kita nak mengharness ataupun menggunakan teknologi sebagai orang kata tu secara bagaimana kita nak memampankan ekonomi kita lah. Bayangkan kalau ekonomi digital ini dapat dirangka secara sepenuhnya, dan banyak sekarang universiti pun telah mengadakan kelas secara atas talian. Jadi mungkin itulah kot orang kata tu antara perkara yang baik yang berlaku disebabkan oleh krisis pandemik ni. Maksudnya telah adanya usaha untuk berlari arah ke ekonomi digital secara yang cepat. Jadi kalau katakanlah ekonomi digital dapat diharness, dapat dilaksanakan secara baik, mungkin kesan yang kita alami sekarang ni dapat dikurangkanlah. Contoh macam pendidikan, takkan kita nak terus tutup, maksudnya sekolah dan sebagainya. Jadi bagaimana apa yang jadi pada buruh yang kita akan hasilkan pada akan datang terencat disebabkan ni, tak mungkin lah. Jadi kalau adanya teknologi digital itu dapat digilap dan sebagainya, mungkin inilah satu perkara yang kita dapat belajar daripada situasi sekarang ni. Memandangkan ini bukan situasi hanya untuk Malaysia saja, dia berlaku di seluruh dunia. Dari segi transaksi perniagaan kita pun di peringkat global kita juga mengalami penurunan. Jadi bagaimana nak memastikan supaya kita masih lagi mampu untuk berada pada tahap yang selamat ataupun sekurang-kurangnya selesa untuk ekonomi negara di peringkat global, supaya untuk jangka masa panjang nanti kesannya tidak akan lama kita rasai. Maksudnya masih lagi kita boleh kekalkan momentum itu. Ya, saya kira langkah yang diumumkan oleh kerajaan ini bukanlah kata tu total lockdown kan. Maksudnya terdapat pelbagai industri-industri diberi pengecualian dan sebagainya, dan saya kira itu sendiri pun dapat memberi kata tu sedikit nafas kepada ekonomi lah untuk terus bergerak maju. Jadi saya tak rasa apalah. Jadi saya rasa langkah seterusnya yang patut diumumkan oleh kerajaan, of course satu, again memang pasal kesihatan kena dipantau dan sebagainya, dan of course kena dirancangkan lagi pakej rangsangan ekonomi tersebut. Satu dari segi pelaksanaan lah, pelaksanaan perlu digiatkan, dan satu lagi of course penyaluran maklumat yang jelas kepada rakyat. Contoh para peniaga SME ke apa ke, apakah yang boleh mereka kata tu manfaatkan daripada pakej rangsangan ekonomi ini. Okey. Di sebalik kalau kita melihat beberapa industri yang terjejas dalam wabak COVID-19 ini, ada juga industri yang mendapat permintaan yang melonjak tinggi ataupun mendadak peratusan tingginya itu. Satunya dari segi sektor kesihatan, penyediaan barang
barangan kesihatan dan juga alatan-alatan kesihatan dan juga penyediaan industri makanan. Itu mendapat permintaan paling tinggi dalam kita mendepani wabak COVID-19. Jadi adakah dalam hal ini sebenarnya penumpuan kepada sektor-sektor seperti ini akan memungkinkan sesebuah negara untuk kekal kita kata sustain dan juga maintain dalam situasi dan juga perubahan pandemik ataupun epidemik yang berlaku dalam negara? Betul. Saya difahamkan industri seperti sarung tangan getah sentiasa mendapat orang kata order yang tinggi dan sebagainya, dan mereka ini telah pun menjalankan proses automasi awal lagi. Jadi maksudnya bila terdapatnya permintaan yang suddenly ramp up apa semua tu, kapasiti yang ada tu telah pun orang kata tu berada dan boleh memenuhi permintaan yang sedang meningkat tinggi sekarang ni. Jadi mungkin kita boleh belajar pada industri-industri seperti sarung tangan getah bagaimana mereka menggunakan automation sebagai satu strategi untuk memajukan perniagaan mereka. Jadi perlu orang kata tu replicate diguna pakai oleh industri yang lain lah. Kalau kita melihat bacaan daripada penganalisis, dikatakan bahawa untuk tahun ini sebenarnya tahun yang paling bagus sebenarnya untuk membeli hartanah. Tetapi apabila kita melihat situasi semasa, adakah ini memungkinkan mereka yang terlibat dalam industri hartanah ini untuk mencapai apa yang mereka mahukan, dan rakyat pula adakah mereka ini mampu untuk memiliki rumah dengan situasi semasa ini kalau kita tidak tahu sampai bila ia akan berlarutan? Okey. Saya rasa dalam keadaan semasa, kalau sudut hartanah ni orang kata tu is a buyer's market. Pasaran pembeli lah. Maksudnya pembeli sekarang ni mempunyai pilihan yang banyak. Tapi pembeli pula tengok kategori lah. Bagi saya pembeli yang mempunyai cash yang banyak dan sebagainya, so mereka mempunyai orang kata tu banyak pilihan. Dan situasi orang kata tu lebihan penawaran hartanah ataupun properti yang tidak terjual dan sebagainya masih lagi berlaku. Dan saya rasa dengan kadar faedah yang begitu kompetitif sekarang ni, bagi pembeli rumah yang pertama mungkin mempunyai pilihan yang banyak lah. Cuma mereka kata tu perlu berhati-hati dalam merancang properti apa yang perlu dibeli dengan sesuai dengan kelaikan mereka. Dan sebenarnya saya rasa dalam keadaan semasa ni lah kot yang sesuai untuk beli tanah sebenarnya. Dan kita tak tahu, of course kita tak tahu bila dia punya harga lantai itu akan dicapai, dia punya trough tu kan. Tapi yang kita pasti situasi sangat lemah dan sebagainya. Kalau dalam keadaan yang properti yang terlebih penawaran sebagainya, mungkin banyak pilihan yang boleh dinikmati oleh para pembeli. Jadi itu tentang isu hartanah. Tapi juga kalau kita melihat dalam situasi sekarang ini, masyarakat sekarang ini sudah mula untuk memastikan agar pemilikan wang tunai dalam tangan itu sentiasa ada dan juga sentiasa banyak, dan juga mereka mula untuk mencairkan aset atau mula untuk menukarkan aset tetap dan juga aset yang ada dalam simpanan mereka untuk dijadikan pemilikan tunai. Jadi apabila pemilikan tunai yang semakin banyak di pasaran dan juga penawaran itu semakin banyak, adakah ini akan menggambarkan berlaku keadaan seperti inflasi dan juga perubahan dari segi struktur ekonomi? Okey, senang cerita macam ni. Saya rasa ramai yang bertanya adakah bakal berlakunya kemelesetan ekonomi. Bagi saya memang kemungkinan itu memang sentiasa ada. Contoh yang paling senang saya nampak bila kita tengok COVID-19 ni kan, banyak kegiatan ekonomi terencat. Di China sendiri, kalau tengok data mereka untuk tempoh Januari hingga Februari, Industrial Production Index IPI mereka merudum 13% untuk tempoh Januari hingga Februari. Fixed asset investment di China 24%. So data-data jelas menunjukkan di China pun telah menghadapi masalah yang sangat severe dari segi ekonomi. So saya rasa ekonomi kita pun bulan Januari pun sendiri ekspor negara telah menguncup sebanyak 1.5%. Bulan Februari kita tak tahu lagi. Bulan Februari kita akan tahu hanya bulan Mac nanti. KDNK negara suku pertama hanya akan diumumkan pada bulan 5 nanti, bulan Mei nanti. Jadi dengan signal seperti saya kata tadi, signal yang diberikan oleh pasaran saham, bagaimana kerajaan bertindak, itu jelas menunjukkan bahawa ekonomi itu bukan berada dalam keadaan yang normal. Jadi kita kena, sebagai rakyat saya rasa kita kena cakna dengan trend semasa ni, dan sepatutnya itulah yang orang kata tu boleh membantu bagaimana kita untuk buat keputusan dari segi keuangan dan sebagainya. Kalau tengok kali terakhir negara mengalami kemelesetan ekonomi pada tahun 2009. Sebelum tu tahun 1988, sebelum tu 1985. Kita perhatikan setiap 10 tahun tu ada satu
kemestian ekonomi. Dan dalam Al-Quran sendiri pun saya suka sebut perkara ni. Dalam surah Yusuf pun dengan jelas menyebutkan tentang kitar ekonomi dalam surah 47 ayat 47, 44, 49. 7 tahun menaik, 7 tahun menurun dan 7 tahun naik kembali. Jadi signal yang ada sekarang ni saya rasa perlu orang kata jadi satu pengajaran lah. Maksudnya kena bersiap sedia, bersiap siaga tentang apa yang bakal berlaku. COVID-19 pun sendiri kita tak tahu bila dia akan berakhir. Jadi dengan maklumat-maklumat ni seharusnya membantu dalam kita membuat keputusan yang bijak lah. InsyaAllah. Jadi semua perlu bertenang sebenarnya dengan situasi semasa ini. Apa yang penting adalah untuk kita ketahui bahawa apa yang berlaku sekalipun kita perlu dalam keadaan situasi bertenang dan patuh kepada apa yang telah pun dinyatakan oleh pihak kerajaan khususnya. Terima kasih Dr. Afzanin Samaluddin Rashid, penganalisis ekonomi yang bersama dengan kami hari ini.